A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada hari ini kita belajar bab 4 dalam bidang fiqh, muamalat dalam Islam. Ini adalah subjek pendidikan syariah Islamiah tingkatan 4. Bab fiqh, bab 4, fiqh, bab 4, muamalat dalam Islam. Baik, jadi apa yang kita akan dapat daripada pembelajaran ini? Apa hasil pembelajaran yang kita akan dapat? Ada 5 hasil pembelajaran yang kita akan dapat. Yang pertama ialah menyatakan konsep muamalat dalam Islam. Apa itu muamalat dalam Islam? Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip dan etika muamalat dalam Islam. Apa prinsip dan etika muamalat dalam Islam? Yang ketiga, menghuraikan perkara-perkara yang dilarang dan menyalahi prinsip muamalat dalam Islam beserta dengan contoh. Huraikan apa muamalat yang salah dalam Islam ni, muamalat yang bercanggah dengan muamalat Islam. Kemudian yang keempat, menilai kepentingan muamalat Islam dalam kehidupan. Dan yang kelima, mencadangkan usaha untuk melahirkan usahawan Islam yang berjaya. Kalau kita tengok kepada set induksi, apakah perkara yang dilarang oleh Islam ketika melakukan muamalat? Ini saya kena tanyalah. Kamu boleh fikir. Apa muamalat, apa perkara yang dilarang oleh Islam bila kita melakukan satu-satu muamalat? Jadi muamalat tu apa, nanti kita akan terangkan. Nanti saya akan terangkan. Baik, konsep muamalat Islam. Islam ialah agama lengkap yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta, ibadat dan hubungan manusia sesama manusia. Muamalat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita sebut dengan nama ibadat. Manakala hubungan kita dengan manusia adalah kita sebut sebagai muamalat. Perhubungan di antara kita, muamalah kita dengan manusia, sama-sama kawan kita, sama-sama guru kita, sama-sama sahabat kita, rakan Facebook kita, itu yang kita sebutkan sebagai muamalat. Baik, pengertian muamalat dari segi bahasa, ini memang kita tidak akan larilah, bahasa dan istilah. Muamalat dari segi bahasa ialah pergaulan. Pergaulan, bagaimana cara kita bergaul dengan seseorang, bagaimana kita bergaul dengan kawan kita, bagaimana cara kita bergaul dengan guru kita. Itu muamalat. Kemudian dari segi istilah ialah tata cara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Tata cara, panduan ataupun peraturan dalam perhubungan sesama kita ni manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Kita berkawan ni ada sebabnya. Apa sebab kita berkawan, bermuamalat dengan seorang? Contoh, Syafiqah bermuamalat dengan Mirza. Apa sebabnya? Sebabnya gerak dengan Mirza, itu contoh. Jadi itu yang kita maksudkan dengan muamalat dalam itu yang kita sebutkan dengan muamalat. Itu adalah konsep muamalat. Okey. Ini adalah dalil keharusan muamalat dalam Islam. Ini dalil-dalil yang kita akan gunakan harusnya muamalat dalam Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu. Janganlah kamu makan, yakni gunakan
La ta'kulu amwalakum, harta-harta kamu, bainakum, sesama kamu, bil batili, dengan jalan yang salah. Jangan kita gunakan harta ini, harta kita yang ada, dengan kita sebarkan ke jalan yang salah. Tipu. Okey. Kemudian illa an takuna tijaratan. Okey. Ini bukan sambungan ni lah. Judi dan sebagainya itu tadi. Bil batili. Judi dan sebagainya. Illa, kecuali an takuna tijaratan, dengan jalan perniagaan antarabin minkum, yang dilakukan secara suka antara kamu. Ini disebutkan sebagai muamalah. Perhubungan kita dengan manusia. Kita nak berjual beli dengan manusia. Itu perhubungan lah tu. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah, seperti menipu dan mengambil riba, atau tanpa kerelaannya, seperti memaksa dan memeras ugut. Paksa seseorang, ikhwan, dia pergi paksa Amna, mun kau si beri dengan aku RM10, siap kau. Kena paksa. Orang yang si rela, Amna si rela, jadi tak boleh lah. Antara muamalat yang dibenarkan oleh Islam seperti akad jual beli dan sewaan. Ini kita akan belajarlah lepas ni, insyaAllah. Baik, contoh muamalat yang dibenarkan oleh Islam ada dua. Yang pertama ialah aqdul bay', jual beli. Yang kedua ialah aqdul ijarah, sewaan ataupun upah. Ada dua. Nanti kita akan tengoklah. Yang pertama ialah aqdul bay', jual beli. Aqdul bay', jual beli, merupakan akad terbanyak yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Kita ni setiap hari kita buat muamalat, bermuamalat dengan manusia untuk berjual beli. Kita beli apa, kadang-kadang kita setiap hari kita tengok Shopee. Tengok Shopee kan. Di Shopee pipi tengok Shopee. Oh, tengok. Oi, best ni. Kena beli ni. Contoh kan, saya pernah kata, ini best ni, Shopee ni best. Kena beli. Itu kita bermuamalat untuk aqdul bay', jual beli. Ataupun kita pergi jumpa dengan orang, kita kata dengannya, aku nak belilah, kau pun baju tu, yang kau jual aku mau beli. Jual beli. Memang setiap hari akan ada. Apa buktinya? Buktinya pasar kita tak pernah tutup. Pasar malam pun pernah tutup. Tapi semenjak MCO tutup lah kan. Ini dibuka balik, ada balik, jadi tak pernah tutup. Jual beli ni memang akan sentiasa ada. Aqdul bay', jual beli, bermaksud pertukaran harta dengan harta dalam bentuk yang tertentu secara sukarela dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Apa maksudnya? Maksud ayat ini adalah, okey, saya tunjuk di sini. Pertukaran harta, ini penting pertukaran harta dengan harta. Tukar harta dengan harta, maksudnya duit itu adalah harta, ditukar dengan harta. Duit, awak nak beli makanan adalah harta. Dalam bentuk yang tertentu secara sukarela. Sama-sama suka. Bukan dalam paksaan lah. Kalau awak tengok dalam cerita Doremi kan, dia pergi paksa orang beli berus gigi. Itu paksaan, tak boleh. Ini sukarela. Awak pergi kedai, awak tak terpaksa beli sesuatu. Awak keluarkan duit, awak tak terpaksa. Mun awak terpaksa, itu tak dikira sebagai jual beli. Yang terpaksa tidak dikira sebagai jual beli. Dengan tujuan melepaskan
dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Melepaskan pemilikan ini adalah orang yang menjual. Orang menjual. Saya menjual kepada Aina contohnya. Saya jual apa contohnya? Jual kipas. Saya jual kipas ni kepada Aina. Aina, mau beli sih? Berapa Ustaz? RM15. Ambil lah. Ambil. Jadi, saya adalah orang yang melepaskan pemilikan. Asal kipas tadi adalah milik saya. Kemudian yang ingin mendapatkan pemilikan ialah azwa. Itu maksud dia kat situ. Maksudnya jual beli itu berlaku di antara dua pihak. Dia tak akan berlaku satu pihak lah. Kalau berlaku satu pihak pelik lah kan. Amna dia pergi beli dengan Amna. Amna, dia cakap dengan cermin. Amna, saya nak beli awak punya makeup lah Amna. Okey Amna. Tak boleh lah cakap seseorang dengan cermin. Tak boleh. Akad tidak akan berlaku bila awak cakap seorang-seorang. Okey. Melainkan awak cakap dengan mesin. Itu cerita lain lah. Itu saya tak nak rungkaikan pada waktu ini. Itu kita akan bincangkan kemudian. Dalil keharusan jual beli, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa ahallallahu al-bai', dan Allah menghalalkan jual beli. Wa harrama ar-riba. Wa harrama ar-riba. Sorry, minta maaf, saya sebut riba pula. Wa harrama ar-riba, dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-275. Ayat tentang riba ni panjang sebenarnya, sangat panjang, satu muka surat. Kalau kita boleh semak, kita boleh cek. Saya terjumpa pula. Kalau kita boleh cek, kita boleh semak, memang ayat tentang riba ni panjang. Ayat ini secara jelas mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba kerana ia adalah zalim serta menindas orang lain. Melalui akdul bai', jual beli, manusia boleh memenuhi keperluan sehariannya. Selain itu, ia merupakan jalan yang halal untuk manusia mengumpul kekayaan. Maksudnya apa? Maksudnya, dengan jual beli ini kita boleh jadi kaya. Nak kata kaya tu tidaklah, jadi mewah boleh. Dengan jual beli inilah seorang penjual dia akan dapat capai apa yang dia nak capai. Kalau kita dalam perniagaan, dalam ilmu perniagaan, seorang yang berniaga dia tak akan nak rugi. Mustahil dia nak rugi. Dia mesti nak untung walaupun sedikit. Itu ilmu bisnes lah kan. Mesti dia nak untung. Contohlah, harga satu-satu barang RM10. Contoh ni saya bagi contoh. Barang ni, keris ni. Keris ni contoh saya beli dengan harga RM250. Jadi saya kata, okey, siapa-siapa nak, saya nak jual dengan harga RM300. Siapa yang nak rugi kan? Mestilah saya nak untung. Melainkan memang dia nak tutup kedai dan sebagainya, itu cerita lain lah. Kalau dia nak rugi, itu cerita lain lah. Okay. Dan jual beli adalah salah satu daripada cara yang terbaik untuk kita mengumpul harta, dan ia adalah satu perkara yang halal. Berbeza dengan riba tadi. Wa harrama ar-riba, kan? Allah mengharamkan riba. Contoh riba apa? Okey. Arman kata dekat saya, Ustaz, saya nak pinjam RM10. Okey, boleh, saya nak pinjamlah, pakailah. Tapi dengan syarat, itu yang kita tak suka dengar kan. Tapi dengan syarat, kalau pinjam hari ini, besok pulangkan balik, kena bayar 2 kali ganda. Maksudnya awak kena bayar dengan saya 2 kali ganda, jadi RM20. Jadi itu yang diharamkan lah. Riba ni kita ambil secara berlebih-lebihan. Untung boleh sih? Boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ada syarat-syarat tertentu lah supaya dia tidak menjadi tidak jatuh
hukum riba. Contoh jual beli. Ali secara sukarela membeli sebuah buku dengan membuat bayaran sebanyak RM10 kepada Ahmad dan Ahmad menjual buku tersebut serta menerima bayaran dengan secara sukarela juga. Tidak dipaksa. Ali beli buku tidak dipaksa. Manakala Ahmad menjual buku pun tidak dipaksa. Sekiranya berlaku paksaan daripada mana-mana pihak, maka jual beli tersebut tidak menjadi sah. Amna pergi paksa Ikhwan. Amna kata, Ikhwan, kau mesti jual buku kau dengan aku. Munsik siap kau, aku bunuh kau. Jadi tak boleh lah. Jual beli tak sah. Ataupun Ikhwan kata dekat Amna, Amna, kau mesti beli tu Amna. Aku dah beli untuk kau, kau mesti beli juga. Kan? Mesti beli. Wajib beli. Apa hal? Saya dah suka-suka. Mun kau si beli, siap tu. Aku langgar kau guna kereta kontrol. Jadi, itu yang kita maksudkan sebagai jual beli yang tidak sah. Alright. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli ada 3. Rukun ada 3, syarat adalah syarat-syarat bawah tu. Setiap rukun mesti ada syarat. Syarat yang pertama, penjual dan pembeli. Mun sekadar penjual dan pembeli, itu tidak dikira sebagai jual beli. Nama pun jual beli. Syaratnya ialah kedua-dua pihak mestilah berakal, iaitu telah memayyiz. Tidak boleh tidak sah jual beli bersama dengan orang gila. Orang gila jual dengan awak motor. Bro, tahu mau beli motor sih. Motor apa? Motorola. Kan? Motorola berapa cc? 20 cc. Belilah. Tak sah. Okay. Kemudian tidak dipaksa melakukan akad. Ini saya sebut tadi lah. Kemudian tidak ditegah menguruskan harta. Mahjur alaih. Seperti kanak-kanak yang belum memayyiz. Orang yang belum memayyiz tidak boleh menguruskan hartanya. Jadi, seseorang yang syarat kepada penjual dan pembeli tadi mestilah orang yang memayyiz. Orang yang tidak memayyiz tiba-tiba jual sesuatu dengan awak. Dia jual rumah, tiba-tiba jual rumah bapaknya. Pakcik mau beli si rumah saya, rumah bapak saya. Bapak mau jual kan, saya dah lah saya yang mau jual. Tak sah. Jual beli tidak menjadi sah. Kemudian rukun yang kedua ialah barang yang dijual dan harganya. Apa syaratnya? Syarat barang yang dijual mestilah telah wujud. Barang yang mesti ada. Barang yang seada si boleh dijual. Contoh barang yang tidak ada. Contoh barang yang seada. Saya kata dekat apa lagi saya sebut nama? Mirza. Saya kata dekat Mirza, awak boleh beli ikan dalam kolam saya. Saya ada kolam. Awak boleh beli ikan dalam kolam saya. Saya jual seekor ikan RM10. Awak pasti sih sebenarnya dalam kolam saya ya ada ikan. Kita kena perhatikan benda tu lah. Maksudnya benda tu gharar, tidak jelas. Ataupun saya kata dalam tanah ni ada pucuk ubi pula. Ada ubi kayu. Jadi saya jual ubi kayu ini kepada awak dengan harga RM50. Awak pasti sih dalam tanah yang ada ubi kayu. Barang yang saya dah. Okay? Barang itu mestilah ada. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua dimiliki oleh penjual. Barang yang mesti barang orang yang menjual, bukan barang orang lain. Bukan barang orang lain. Awak pergi rumah orang, ambil barang orang, awak jual barang orang. Saya boleh. Bukan barang awak. Barang curi bukan barang awak. Kemudian yang ketiga halal. Menjual barang yang halal. Janganlah pergi jual barang yang haram, pergi jual kasam babi kan. Saya suka sebut kasam babi bukan sebab apa, sebab bila saya buka Facebook dia keluar kasam babi.
Perkasan babi ini perkasan lah, perkasan babi orang buat. Jeruk babi lah, jeruk babi. Jeruk khinzir. Okey. Kemudian yang keempat, mempunyai nilai menurut syarak. Ada nilainya. Namun tak ada nilai, tak boleh dijual. Kemudian yang kelima, boleh diserahkan kepada pembeli. Barang yang ada itu mestilah boleh diserahkan kepada pembeli. Contoh berus ni, saya boleh serahkan kepada Amna bila-bila masa. Saya boleh post dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dinyatakan secara jelas sifat dan qadarnya. Ini kena faham. Kalau awak nak berniaga nanti kena jelaskan sifatnya macam mana. Awak nak jual kereta contohnya. Kereta Proton Wira. Awak kata condition tip top. Condition tip top. Macam Neolofa Masih Dara. Contoh. Harganya adalah RM30 sekilo. Jelas kan? Sifat dia, kamu kata condition kereta tersebut adalah tip-top dan kadarnya adalah RM30 sekilo. Hitung lah berat kereta yang berapa. Kalau satu tan nasib lah awak berapa ribu awak kena bayar. Kemudian yang ketiga ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akdul bay' seperti penjual berkata, saya jual, dan pembeli menjawab, saya beli. Ustaz, munsib berlaku akad jual beli macam ni Ustaz? Contoh tak berlaku, kamu pergi pasar, tak ada pun kamu kata saya jual dengan cashier tu kan. Saya jual lah, tak ada. Tapi nak menunjukkan bahawa sirah tadi tu berlaku ialah bila kamu serahkan duit secara sukarela, itu dah dikira sebagai ijab. Kabul, kamu terima resit daripada pembeli tadi tu, dikira kabul lah. Daripada penjual tadi kira kabul lah. Gitulah. Jadi kalau awak nak gunakan istilah secara lebih sarih, lebih jelas, gunalah saya beli, awak kata kan saya beli, saya jual, penjual kata okey. Itu terpulang. Ustaz, mun dengan mesin gedegang macam ni Ustaz. Mesin gedegang depan koperasi tu nah. Awak pergi mesin gedegang, awak masukkan duit, keluar barang. Saya beli, nanti orang kata oh gila. Jangan buat. Itu sudah dikira sebagai ijab dan qabul lah. Awak masukkan duit, awak dipaksa pun masukkan duit. Awak keluarkan barangnya pun barang yang awak nak. Saya teringat kisah dulu 2 tahun lepas kalau saya tak silap, ke 3 tahun lepas. 2 tahun lepas lah kalau saya tak silap lah. Saya ingat lupa. Arwah Allahyarham Ashraf Arif. Dia main dekat mesin gedegang tu. Dia nak beli air, masukkan air kan, masukkan duit. Ada kawan dia nakal, pergi tekan nombor 60 tu pet perempuan. Keluar. Kesianlah kat dia. Dia tak rela membeli barang itu, maka kalau ikutkan tak sah lah tadi jual beli. Dia tak rela beli pet tu tadi. Dia nak beli air, bukan nak beli pet. Jadi siapa yang salah? Dia ke yang salah atau kawan dia yang salah? Kawan dia yang salah. Sebab kawan dia yang tekan nombor yang salah. Baik. Yang kedua ialah aqdul ijarah, sewaan ataupun upah. Bagi saya fight sekejap. Aqdul ijarah, sewaan ataupun upah. Baik. Selain daripada aqdul bay', jual beli, aqdul ijarah, sewaan ataupun upah, banyak juga dilakukan oleh manusia. Aqdul ijarah bermaksud akad yang melibatkan pertukaran antara faedah ataupun manfaat daripada sesuatu barang ataupun tenaga kerja dengan bayaran atau upah tersebut dalam tempoh yang dipersetujui. Syaratnya yang hujung tu adalah dipersetujui. Jadi sewaan ini
Contoh, awak sewa rumah. Awak sewa rumah, harga rumah yang RM400 sebulan. Awak setuju? Okey, saya kata saya setuju. Saya bayar RM400 sebulan untuk satu rumah. Itu sewaan. Upah pula, awak pergi tebang pokok. Awak pergi tebang pokok, tebang. Awak kata awak deal dengan orang yang minta awak tebang. Awak kata, okey, saya satu pokok ni saya minta harga, tak minta banyak lah. Satu pokok ni RM200. Saya tebang RM200. Okey. Pemilik pokok kata, okey, deal, boleh. Awak teruskan. Itu dikira sebagai upah. Kena faham lah. Dalam tempoh yang dipersetujui, dia kata. Maksudnya, ada tempoh-tempohnya lah. Kamu kata dekat pekerja, contohlah awak minta seorang pekerja basuh rumah awak. Okey, awak mesti basuh rumah saya. Cat rumah lah, senang, cat rumah. Awak mesti cat rumah saya beri masa seminggu. Kunci awak apa semua awak pegang. Saya beri masa seminggu. Mun apa-apa berlaku, awak akan bertanggungjawab. Dalam masa seminggu cat, tak habis cat seminggu. Jadi kita boleh tetapkan syarat dari itu. Kita pulang, itu terpulang kepada individu lah. Nak bayar ataupun nak pegang dulu sampai siap kerja. Baik. Dalil keharusan aqdul ijarah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah At-Talaq surah yang ke-65 ayat yang ke-6. Dalam surah ini menceritakan tentang menyusukan anak. Maksudnya upah untuk menyusukan anak tu kena bagilah nafkah lah. Nafkah kepada isteri kita yang susah payah melahirkan anak kita, menyusukan anak kita. Kalau kita lah sebagai lelaki, kalau kita lah, saya tak tahu, wallahu a'lam, kita ni diberi pilihan untuk menyusukan anak. Saya rasa tak sanggup kita nak berkepit dengan anak kita 24 jam. Anak pula nangis kalau tak dapat susu. Bayangkan awak ada susu, janganlah, tak boleh lah, biarlah. Okey. Baik, ini adalah contoh upah. Ali menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kerjanya dengan sewaan sebanyak RM750 sebulan. Okey. Jelas tak jumlahnya? Jelas. RM750 sebulan. Jelas tak tempohnya? Jelas. Sebulan. Maksudnya kalau tukang sewa, pemilik rumah kata, saya nak ambil balik rumah saya. Saya nak minta upah. Saya nak minta sewa rumah saya. Tak sampai lagi sebulan. Kita boleh komplain. Kalau sebulan lebih tu cerita lain lah. Itu memang salah penyewa lah. Okay. Rukun dan syarat aqdul ijarah. Rukun dan syarat kepada sewa beli tadi. Sewa dan upah tadi. Rukun yang pertama, penyewa ataupun pemberi upah dan pemilik manfaat ataupun orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan, kedua-dua pihak mestilah baligh dan berakal. Mestilah orang yang baligh, mestilah orang yang berakal. Contohlah, saya bagi upah dekat Princess. Princess tak balik, tak boleh lah. Saya kata kat Princess, pergi sapu longkang. Dia pun sapu longkang. Saya bagi upah. Sah tak sewaan aqdul ijarah tadi? Kira tak sah sebab dia tak ataupun orang yang belum balik, saya bagi upah dekat anak saya. Itu tak dikira sebagai upah lah. Itu dikira sebagai penghargaan, tak dikira sebagai upah sebab dia belum balik. Rukun yang kedua,
manfaat yang disewa ataupun pekerjaan yang dilakukan dan harga ataupun upahnya. Syarat manfaat yang disewakan ataupun pekerjaan yang dilakukan mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Dua-dua belah pihak mesti tahu apa tugasan yang perlu dia buat. Contoh, repair longkang. Repair longkang belakang blok kereta 5. Itu kerja dia. Dia tahu, oh, okey, kerja saya adalah repair longkang. Dia tak akan buat kerja lain. Mesti jelas. Okey. Kemudian dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Mesti nyatakan dengan jelas. Okey, awak terima kontrak ini, awak terima tender ini, awak mesti buat sekian. Mesti sebut dengan jelas. Kena beritahu lah. Upah bayar ngaji kan, orang ngaji. Sebut ngaji. Sekali datang RM10. Dua kali datang RM20. Macam itulah upah dikatakan dengan jelas. Kemudian ketiga, manfaat yang disewa mestilah halal. Manfaat barang yang kita sewakan itu mestilah barang yang halal. Bukan barang yang kita curi. Kita curi secara paksaan, kita curi daripada orang, kita curi kereta, kita buat sewa. Tak boleh. Tak sah. Kemudian yang keempat, pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Awak pergi upah orang sedatangan pergi potong pokok. Tak boleh lah. Habis tu dia nak buat apa? Nak gigit pokok tu bagi tumbang. Tak boleh. Mesti dia mampu lakukan. Okey, tu syarat dia. Kemudian sirah. Ini macam sama macam aqdul bai' tadi, jual beli tadi. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan aqdul ijarah. Seperti tuan rumah berkata, saya sewakan rumah ini dengan qadar sewaan RM750 sebulan dan penyewa menjawab, saya terima. Sekarang ni banyak bahasa-bahasa moden dah kan. Okey. Sewa RM750 bro. Okey bro. On. On. Itu pun dikira sebagai lafaz lah. Itu dikira sebagai sirah lah. Okey, on. Ataupun awak balas mesej. Balas mesej. Okey, deal. Bawah sekali deal. Okey, jadilah. Itu dikira sebagai lafaz ijab dan kabul. Pembahagian akad menurut muamalat Islam. Akad terbahagi kepada dua, aqdul muawadah dan aqdul tabaru'at. Aqdul muawadah, akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan ganjaran seperti keuntungan. Ia merangkumi jual beli, sewaan dan syarikat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, aqdul tabaru'at, akad yang tidak dimaksudkan untuk mendapat ganjaran tetapi bertujuan untuk membantu dalam melakukan kebajikan. Ia merangkumi sedekah, hibah, wakaf, wasiat dan hadiah. Akad tadi ada dua. Yang pertama, aqdul muawadat. Aqdul muawadat ini kita inginkan satu-satu keuntungan. Akad yang kita inginkan satu-satu keuntungan. Jual beli, sewaan, syarikat, kan? Yang kedua, akad tabaru'at yang kita tidak inginkan kemewahan dunia. Kita tidak inginkan kemewahan dunia, sebaliknya kita inginkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Cewa, kan? Kebajikan lah, kebajikan. Yang kedua tu aqdul tabaru'at berkaitan dengan kebajikan, aqdul muawadat berkaitan dengan keuntungan. Dua-dua ada manfaat tersendiri lah. Prinsip dan etika. Prinsip dan etika muamalat Islam. Ada 4 prinsip dan etika muamalat Islam. Islam tidak menghalang umatnya untuk mencari kekayaan kerana ia boleh mendekatkan diri kepada Allah seperti berzakat, bersedekah, berwakaf dan lain-lain lagi. Allah tak larang kita untuk bersedekah. Allah tak larang kita untuk menjadi seorang yang kaya. Sebab bila kita kaya, kita boleh sedekahkan harta kita kepada sesiapa yang kita suka. Kita boleh berzakat.
Kita boleh bagi zakat kepada orang miskin bila kita kaya. Kalau aku kaya kan, hari-hari raya. Saya tak pandai nak nyanyi. Yang kedua, semua kegiatan muamalat yang dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan kepada Allah dan peraturan syariat Islam bagi mengelakkan diri daripada dikuasai oleh hawa nafsu yang sentiasa tamak serta syaitan yang sentiasa menyuruh melakukan kezaliman. Jadi yang kedua tadi adalah kegiatan muamalat dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan, mesti ikut syariat Islam. Jangan kita terlalu mau kaya sampai jual dadah. Tak boleh. Kena faham itu. Kemudian yang ketiga, Islam mewajibkan setiap individu Muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutamanya ketika menjalankan muamalat seperti bersifat amanah, adil, tolong-menolong, jujur dan tidak menipu serta menindas. Sifat-sifat ini dapat mengelakkan manusia daripada melakukan kezaliman dan mengambil harta orang lain secara batil. Muamalat yang berasaskan kepada penipuan dan penindasan hanya menyebabkan perbalahan yang boleh menggugat keharmonian masyarakat. Kita faham-fahamlah. Kalau berlakunya penipuan, kita pun tak syok. Kita jual satu-satu barang. Kita kata dekat orang 3 kilo bang. Kerang-kerang ni 3 kilo bang. Awak timbang-timbang 3 kilo, betul. Tapi masalahnya awak tipu penimbang. Penimbang tu awak dah letak pemberat lagi. Awak jual sekadar 2 kilo. Menipu, tak boleh. Jadi, kita tidak akan menjadi harmoni, aman, damai dan sebagainya. Kemudian yang keempat, Islam menganjurkan supaya muamalat yang dilakukan dapat memberi faedah dan tidak mendatangkan kemudaratan serta ancaman kepada orang lain atau alam sekitar. Muamalat yang menyebabkan ancaman keselamatan dan pencemaran alam sekitar akan mendatangkan kerugian kepada manusia. Kena ingat, bila kita nak buat satu-satu muamalat, kita kena fikir orang lain. Kita nak jual satu-satu barang, kita kena fikir orang lain. Walaupun barang itu halal, dari segi akal fikiran kita halal lah. Contoh, senapang. Senapang halal. Tapi undang-undang Malaysia mengatakan bahawa senapang itu adalah satu memiliki senapang satu jenayah lah. Kita duduk di Indonesia contohnya. Awak ada senapang. Awak jual senapang. Senapang angin. Awak jual. Memang awak dapat untung, tapi mudarat kepada orang lain. Dia beli senapang angin tadi tu nak tembak anjing, nak bagi mati anjing. Tapi dia nak tembak jiran dia sebab bising, selalu karaoke tengah-tengah malam. Itu kita tak nak lah. Kena faham prinsip dan etika muamalat Islam ini. Okey, ada 5 muamalat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, transaksi yang melibatkan perkara-perkara yang haram seperti arak, rokok, dadah dan bangkai. Jual bangkai tak boleh lah. Jual dadah, jual rokok, tak sah jual beli. Bukan tak sah, dilarang lah, dilarang. Yang kedua, transaksi yang melibatkan riba seperti menjalankan perniagaan dengan membenarkan pelanggan berhutang untuk membeli barang tetapi mengenakan tambahan bayaran jika hutang tersebut lambat dibayar. Ini disebutkan dengan riba. Awak kata dekat seorang, okey, Aisyah, awak boleh beli dengan harga sekian, RM10 contoh. Tapi awak boleh hutang. Esok ada tambahan sikit lah, RM12, RM2 esok. Lusa tambah lagi RM2. Bulan depan jadi RM10. RM10, jadi RM30 kan. Ada unsur-unsur riba. Kemudian yang ketiga, transaksi yang berunsurkan judi seperti menjual nombor ramalan, tak boleh. Kemudian yang keempat, transaksi yang berasaskan kepada penipuan seperti menipu kualiti barang yang dijual. Ini biasa berlaku kalau dalam mudah biasa saya tengok. Dijual kereta dia kata top condition, 100%, tak pernah accident.
Padahal kereta tu pernah aksiden dengan kereta saya 2 bulan lepas. Contoh. Okey. Kemudian yang kelima, transaksi yang mempunyai unsur ketidakpastian, gharar, seperti jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya. Ini yang saya sebut tadi. Awak jual ikan dalam kolam. Awak kata, okey, Aisyah. Dan saya kata ke awak, Aisyah, awak boleh ambil ikan dalam kolamnya. Ambil ikan dalam kolamnya, ambil yang warna putih. Awak bayar lok dengan saya. Itu gharar. Ataupun, ini paling mudah. Awak biasa pergi kolam ikan memancing kan? Pergi kolam ikan memancing. Awak bayar dulu dekat kaunter RM50 untuk masuk ke dalam. Tapi awak tak pasti. Awak tak pasti awak akan dapat ke tidak ikan dekat dalam. Itu salah satu bentuk benda yang gharar. Okey. Kepentingan muamalat Islam. Ada 5 kepentingan muamalat Islam. Memupuk perasaan belas kasihan dan kasih sayang dalam masyarakat dengan menghindari sebarang bentuk penindasan. Bila kita sebut dengan perkataan riba tadi, riba ni menindas siapa-siapa saja. Tapi orang yang memberikan riba, orang yang menjual dengan kadar riba tadi tu, dia akan dapat keuntungan, tapi keuntungan itu akan membakarnya di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, menyucikan semua kegiatan ekonomi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti penipuan, rasuah dan riba. Yang ketiga, menyelamatkan manusia daripada kerosakan yang terhasil daripada kerakusan manusia menurut hawa nafsu dalam mencari harta tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Yang keempat, melahirkan masyarakat yang saling kerjasama dan tolong-menolong dalam perkara yang memberikan kebaikan bersama. Dan yang kelima, menyekat monopoli harta kepada golongan tertentu sahaja supaya setiap lapisan masyarakat dapat memiliki harta yang mencukupi untuk menjalani kehidupan di dunia. Allah telah gariskan panduan supaya kita semua ni dapat harta yang sama. Okey. Langkah-langkah untuk menjadi usahawan Islam yang berjaya. Pedas juga saya bercakap ni. Ada 5 langkah. Memulakan perniagaan dengan niat untuk mencari rezeki dengan mengikut lunas syarak supaya harta yang diperolehi mendapat keberkatan daripada Allah. Pertama. Yang kedua, tidak mengabaikan tuntutan agama ketika menjalankan perniagaan dan melaksanakan dengan sempurna seperti tidak meninggalkan solat, puasa dan zakat. Elok dah niaga kaya dan sebagainya, tapi lupa nak bayar zakat, lupa nak solat kepada Allah. Itu tak padan lah. Kemudian yang ketiga, memastikan perniagaan yang dijalankan adalah halal, baik dan berfaedah serta tidak menjejaskan kepentingan masyarakat serta negara. Yang ketiga. Yang keempat, memastikan perniagaan yang dijalankan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti undang-undang berkaitan perlesenan dan percukaian. Ini saya sebutkan tadi. Awak nak jual senapang tak boleh sebab ada undang-undangnya. Awak nak jual haiwan, ada haiwan-haiwan yang terlindung. Ular sawa terlindung, kena ada lesen. Tak boleh jual beli ikut suka je. Kemudian yang kelima, mencontohi sikap dan kebijaksanaan usahawan-usahawan yang berjaya seperti sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat Nabi yang agak kaya, yang kaya gila lah dalam bahasa kita sekarang ni. Okay. Baik, latihan pengukuhan ada 5 latihan. Ini latihan dalam buku teks awak lah. Awak boleh tengok latihan ni dalam buku teks dan siapkan. Saya akan buat tapak dalam Google Classroom. Kalau saya tak buat tapak dalam Google Classroom, awak tolong ingatkan saya, takut saya terlupa. Baik, saya rasa cukup setakat ini saja. Sekiranya ada soalan, boleh terus kontak saya, terus tanya saya. InsyaAllah saya akan jawab. Saya akan mudahkan urusan kalian. Saya doakan yang terbaik untuk kalian.
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Kalau ada sebarang persoalan, terus tanya, jangan malu, jangan segan. Ini yang kita belajar pada hari ini, cukup setakat ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.